Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami menerusi Bernama TV, dan untuk waktu ini kita menerusi program Ruang Bicara untuk edisi hari Jumaat 11 Disember 2020 bersama saya Ziana Nasir akan menemani anda sehingga pukul 10 malam nanti. Selama sejam kita nak bincangkan satu topik yang penting untuk kita ambil tahu berkaitan dengan hashtag Saya Digital. Jadi untuk menceritakan lebih lanjut tentang hashtag Saya Digital ini, kita bersama-sama Encik Raymond Siva yang merupakan Ketua Pegawai Pemasaran Malaysian Digital Economy Corporation atau MDEC atau Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ada bersama-sama di studio ketika ini. Apa khabar Encik Raymond? Khabar baik. Terima kasih Ziana. Terima kasih kepada Bernama untuk beri peluang kepada MDEC untuk di sini malam ni bersama dengan Bernama. Ya, pastinya. Dan kalau kita sentuh mengenai hashtag Saya Digital, merupakan satu kempen atau gerakan yang sedang dilaksanakan oleh MDEC. Jadi nak minta untuk Encik Raymond kongsikan lebih lanjut tentang hashtag Saya Digital. Okey, Ziana, terima kasih. Tapi sebelum saya nak masuk dalam hashtag Saya Digital, gerakan Saya Digital ni, saya cuba nak berikan sikit gambaran lah tentang apa dia MDEC tu. Jadi MDEC telah berada di sini selama dekat 25 tahun. Kami ditubuhkan dalam tahun 1996 untuk menerajui inisiatif MSC Malaysia pada masa itu. Dan dalam tahun 2012 mandat kami telah ditambahkan untuk memasuki digital ekonomi. Dan dalam tahun 2016 daripada MDC nama kita telah berubah kepada Malaysia Digital Economy Corporation. Jadi yang itu 4 tahun yang lalu lah. Jadi dalam mengambil mandat ini dan menurunkan manfaatnya kepada rakyat, salah satu daripada program-program kami adalah untuk merakyatkan digital. Merakyatkan digital sebab mungkin ada fear, ada ketakutan kita mention perkataan digital tu kan. Rasanya ada berbagai step lah yang kita nak masuk dalam digital, mungkin tak faham apa digital dia. Jadi gerakan Saya Digital di konsep dia untuk merakyatkan digital ni nak turun kepada padang untuk kalangan B40 ataupun kalangan yang tidak ada akses yang terus dengan digital tools dan sebagainya. Jadi Saya Digital ini memfokuskan untuk kawasan luar bandar, orang yang miskin bandar, orang yang kurang kemampuan, yang ada kurang akses kepada digital ekonomi kami. Jadi kita katakan dalam Saya Digital ni ada 4 teras lah: memudahkan kehidupan, menambahkan pendapatan, memperluaskan perniagaan, memperkasa kerjaya. Itulah 4 teras utama dalam hashtag Saya Digital. Di awal tadi sentuh berkaitan dengan hampir 25 tahun MDEC sebenarnya. Adakah itu perlu dihebohkan, diwar-warkan kepada masyarakat? Sebab sekarang ni kebelakangan ini, tahun-tahun kebelakangan ini kita lihat kita mula sebati dengan perkataan digital, tapi kita tak tahu MDEC itu sendiri sebelum ni macam mana, apa fungsi peranan dan sebagainya. Tapi kali ini saya rasa masyarakat mula cakna dengan apa sahaja yang berkaitan dengan digital dan siapa di belakang proses untuk kita sama-sama bangunkan pendigitalan itu sendiri. Jadi multimedia super koridor tu kan ditubuhkan lama dululah. Masa saya kat sekolah pun kita dah tahu kan MSc ni perkara yang agak tech lah besar kan. Tapi dalam the heart of it all, dalam hati dia, kerja kita memang daripada dulu sampai sekarang tidak ubah. Yang diubahnya, dulu kita fokus lebih kepada industri. Kan kita tahu kan MSc itu kita nak bawa company-company daripada luar negeri nak masuk untuk memperluaskan bidang teknologi kami, ICT masa tu kan, untuk menjadi knowledge economy. Jadi masa tu lebih tumpuan diberikan kepada industri, kepada company lah. Kita nak memperluaskan teknologi, kita nak mendalami 7 flagship area yang ada di bawah MSc. Sekarang ni masih berterusan, benda tu masih berterusan, tapi sebelah investasi. Tapi lebih tumpuan kita sekarang ni kepada 2 pilar, iaitu untuk rakyat. Kita nak tingkatkan tahap kemahiran digital rakyat Malaysia. Yang tu penting sebab dengan COVID, dengan orang kata pasca COVID, tapi nampaknya belum pasca lagi, memang berterusan. Kemahiran digital tu diperlukan
untuk seluruh lapisan masyarakat Malaysia, ya, bukan untuk workforce sahaja, tapi untuk mak bapak kita, untuk anak-anak kita, orang yang masih lagi di kawasan PPR, so to speak, mereka itu mungkin harus diberikan, ya, determination untuk masuk dalam ekonomi digital. Okey. Bisnes kita pun sama juga. Ya. Dan pada pandangan peribadi dan juga pandangan MDEC sendiri, pastinya telah pun melakukan pelbagai survey juga kan berkaitan dengan tahap kemahiran digital masyarakat Malaysia. Ya. Di mana letak duduknya tahap kemahiran masyarakat Malaysia setakat ini? Itu soalan yang sungguh baik, ya. Jadi itu terpulang kepada di mana penduduk itu berada lah. Okey. Kalau kita tengok di kawasan bandar, ya, kawasan bandar secara amnya mereka dah berkecimpung dalam ekonomi digital. Bayangkan Grab ataupun social commerce, kita jual barangan melalui Facebook ataupun WhatsApp. Yang kebelakang ini kan kita tengok masa bulan Ramadan dulu, Ramadan Bazaar. Ramai yang trader-trader itu yang tidak ada peluang untuk membuat business as usual, terus pada online, ya, dalam talian perdagangan. So di kawasan bandar tu dah memang adalah kan, tidak perlu nak bagikan percentage, tapi ada yang banyak jugalah. Tapi dalam kawasan bandar juga tu ada yang miskin bandar, ada yang tidak ada peluang untuk akses wifi, internet, yang mereka handphone mereka tu mungkin not smartphone yet. Jadi macam mana mereka nak masuk dalam ekonomi digital kalau tidak ada akses untuk digital ekonomi, ya. Tapi kalau kita tengok ke rural ataupun luar bandar, memang low sikit lah. We have a lot of work to do. Masih banyak lagi yang harus dibuat dan akan dibuat oleh MDEC untuk cuba menjadi lebih inklusif, ya, untuk membawa mereka tu masuk dalam ekonomi digital. Satu peranan cukup besar sebenarnya untuk memastikan setiap lapisan masyarakat di mana saja mereka berada memperoleh akses yang sama. Setuju. Ya, okey. That's important. Ya. Bagaimana gerakan #SayaDigital ni dilaksanakan, serta nak tahu juga dari segi inisiatif yang terkandung ini telah membezakan ataupun boleh dibezakan dengan kempen-kempen yang lain? Yang ini penting. Sebab gerakan SayaDigital tu memang kita kena fokus pada perkataan gerakan, ya, movement, ya, bukan kempen, ya. Jadi dalam pandangan kami, kempen tu short term lah, 3 months, 4 months, kan. Tapi gerakan SayaDigital ni tidak boleh menjadi dalam masa 3 atau 4 bulan. Seperti yang kita bincangkan tadi, kan. It's a long term goal. Kita harus ada pandangan secara jangka masa panjang, ya. And orang kata tu kita kena crawl before we walk, before we run, ya. Merangkak dulu sebelum kita nak jalan, kan. Jadi yang itu yang program SayaDigital ini memang kita nak fokus daripada outside in. Tidak melupakan orang di bandar, tapi lebih daripada rural to the bandar, ya. Jadi di rural itu yang pertama sekali adalah literasi digital, ya. Jadi dalam survey kita lah yang agak top line juga tu, kita tengok mereka tu kalau nak masuk dalam digital, mereka tengok kepada Facebook, WhatsApp, mungkin Gmail, mungkin Gmail. Tapi Facebook dan WhatsApp tu tinggi lah. So we have to make sure dalam mereka nak menggunakan WhatsApp dengan Facebook tu, apakah tool-tool lain yang boleh memberi manfaat yang lebih mendalam kepada mereka, kan. Sebab kita ada 4 pillars untuk memudahkan hidupan, memberkasa kerjaya dan semua tu, kan. So how can you use macam Facebook ke ni ke, ataupun benda-benda lain, tool-tool yang lain yang boleh membawa you masuk dalam ekonomi digital. Bayangkan, ya, kalau kita nak letak untuk literasi digital, ya, macam mana mak bapak kita tu kat rural area tu boleh berkomunikasi menggunakan video apps di WhatsApp. Itulah yang paling basic, ya. Keduanya, ada tak e-dompet? Perlu ada tak e-dompet? Tapi kalau gunakan Touch and Go tu pun ada e-dompet, kan. Itu kedua. Kita tak ada fear lah, kan, nak guna ni tool-tool digital kami. Jadi apakah seterusnya? Online banking mungkin, tapi yang itu jauh lagi, ya. Jauh lagi. Sebab akses pun susah, kan. Tapi these are the basic literacy tools yang kita nak bawa lah kepada seluruh warga Malaysia, ya. Dan kalau kita lungsuri laman sawang MDEC sendiri, di situ ada dinyatakan beberapa inisiatif dari segi #SayaDigital. Dinyatakan ada inisiatif contoh macam e-usahawan juga, di situ ada apa lagi, e-berkat, ada Go e-commerce, e-rezeki. Mungkin Cik Raymond boleh perincikan, sebab mungkin ramai lagi yang belum lagi cuba
lihat sendiri apa yang ada menerusi platform media sosial MDEC. Di situ ada segala-galanya maklumat sebenarnya. Betul. Betul. Itu satu seek yang sungguh baik ya. Jadi dalam 4 pilar ni yang kita ada tu, let's look at memudahkan kehidupan. Ya, just look at that kan. Apakah benda-benda yang boleh, program-program yang boleh memudahkan kehidupan masyarakat kita ya. So bayangkan kalau kita boleh dapat online training. Bayangkan jadi yang tu kita ada Glow, program Glow, yang tu perniagaan dalam talian untuk freelancer. Ya. Jadi yang kalau masa ni kan susah nak dapat kerja, yang kalau kita dapat kerja pun ada kemungkinan kita akan will have different challenges lah kan. Jadi di situ kalau you masuk dalam mdec.my, dalam program saya digital, kita ada pelbagai program yang suitable untuk semua lapisan masyarakat, untuk different tahap-tahap yang lain ya. Jadi bayangkan kalau you dah buat penterjemahan, tapi sekarang ni kurang sikit pekerjaannya. Masuk Glow, you boleh gunakan Glow, platform Glow tu untuk provide services penterjemahan ni kepada seluruh dunia. Satu dunia. Ya, di situ sebab it's a matching platform di sana tu. Itu satu contoh sahaja ya. Program iBerkat pula memberikan peluang untuk masyarakat B40 untuk savings, lending, investment and P tu lah ya, untuk bisnes ya. So dari situ masyarakat boleh masuk B40 tu kalau mereka tu nak mulakan katakan perniagaan goreng pisang. Bagi contoh yang jelas. Ya. Mereka tu memang terror lah kat rumah tu nak buat kek ke, nak buat apalah kan. Lepas tu nak masuk. Tapi perlukan modal. Kan modal tu tak banyak, 5,000 katakanlah. Jadi you boleh masuk dalam iBerkat tu dan di situ kita ada partner yang akan memberikan microfinancing. Jadi aplikasi tu terus dalam talian, minta adalah yang dia punya apa fill and apply tu. Lepas tu kata okay, this is my plan, I nak buat benda ni, boleh tak I dapat pertolongan. Di situ kalau you dah fulfill kriteria ada, 5,000 tu akan diberikan menerusi online juga. Ya, untuk memulakan perniagaan you. Lepas tu you kena bayar balik lah slowly kan. Tapi this is the model that we have. Jadi tak payahlah pergi nak bank ke, nak queue up susah-susah kan. Jadi model-model itu sudah ada dalam mdec.my. Ramai tak yang tahu tentang perkara ni secara jujurnya? Secara jujurnya, so one of the things that I have to do right now ataupun dari MDEC yang kita harus buat adalah macam mana kita nak communicate secara digital kepada masyarakat yang mungkin tidak ada akses kepada digital. Itu cabaran cukup besar. Kan? Itu yang susah kan. Jadi di luar bandar dan semua tu ada tak handphone yang ada smartphone ataupun tidak ya. So that's why I'm here di Bernama untuk meminta pertolongan, bekerjasama dengan Bernama untuk kita wawarkan lagi peluang-peluang yang ada. Sebab kita tahu kesemua inisiatif yang digabungkan ini di bawah MDEC sendiri kan membolehkan rakyat secara keseluruhannya untuk mendapat akses dan peluang kerjaya, terlibat secara langsung juga dengan ekonomi digital. Dalam masa sama yang paling penting menjana pendapatan dalam keadaan pandemik COVID-19. Lagilah ini sesuatu yang sangat baik dan peluang yang perlu mereka rebut sebenarnya. Ya. Jadi yang di sini saya harus memberi penekanan bahawa ekonomi digital ini bukan eksklusif ya. Dia harus menjadi inklusif. Jadi kita di MDEC ni ataupun kita di kawasan bandar ni mungkin memikirkan dan di sini kita dah tahulah semua pasal digital ni. Tapi tidak benar ya. Kita ada 32 juta warga Malaysia tu di seluruh Malaysia tu yang mungkin tidak ada peluang. Jadi we have to make sure digital economy is for the many. Digital economy itu untuk semua rakyat Malaysia. Kita harus keluar membuat outreach atau pendampingan kepada masyarakat untuk memberikan mereka confidence dan kita bertekad akan membuat benda tu dalam bulan-bulan terdekat ni dengan kempen saya digital. Ya, lepas ni kita nak tahu juga berapa ramai yang telah pun dibantu melalui program-program ditawarkan di bawah MDEC ini. Kita perlu berehat seketika, kembali selepas ini untuk program Ruang Bicara. Nampak peluang tu ada lagi. Kami penyedia latihan untuk pemanduan. Kena memandu kereta, so bila kita buat latihan, semua sekejap je dalam bilik darjah. Tapi most of the time kita kat luar untuk memandu. Daripada grup yang besar, dia beralih pada grup yang makin kecil kerana kita have to follow the SOP. Pada mulanya amat terjejas macam mana orang lain. Penjana HRDF membuka mata pada saya. Nampak kepentingan bisnes strategi itu apa. Perkara pertama yang saya lakukan buat SWOT analysis. Kita kena re-strategize
relook, rebuild, restructure, banyak benda, banyak perkara dalam bisnes tu. So tengok kekuatan kita, tengok kelemahan kita, tengok opportunity. So opportunity yang saya nampak tu, yang kita kena ambil khusus. And saya jumpa. So ada program penjana HRDF yang ada latihan untuk business strategy. I think amat sesuai dengan apa yang saya buat sekarang. And amat berterima kasih kepada kerajaan dengan inisiatif ni. Baik, kembali bersama-sama saya Zainal Nasir untuk Ruang Bicara. Kita baru saja saksikan playback berkaitan dengan hashtag Saya Digital sebentar tadi, dan bagi anda yang baru saja menonton Bernama TV, sekarang ini kita bincangkan tentang hashtag Saya Digital bersama-sama Ketua Pegawai Pemasaran MDEC Encik Raymond Siva. Dan kalau anda ada sebarang pandangan ataupun soalan diajukan secara harmonis, boleh hubungi kami sebenarnya 0326979767 atau 0326979768 seperti di paparan. Dan anda juga boleh tonton Ruang Bicara melalui saluran Astro 502, Unified TV 631, My Freeview 121, live Facebook dan juga YouTube Bernama TV. Encik Raymond, kita ada pemanggil sekarang ni. Kabarnya dari Pulau Pinang, Orang Penang. Oh, Orang Penang. Ya. Utara. Utara ni, Cik Ridwan sekarang ni. Hello, Assalamualaikum Cik Ridwan. Ya, salam. Ya, Cik Ridwan, teruskan dengan soalannya. Ya, Tuan Zainal. Ya. Pemerintah yang kenal dan yang dihormati ahli panel. Okey, soalan saya tengok tadi Pak ahli panel sudah sebut tetapi yang kita dapat ketahui, orang yang dapat ketahui ini adalah orang akademik kan. Bolehkah kita kita perluaskan kepada orang yang tidak berakademik? Sebab kadang-kadang orang ni buta komputer kan. Kita minta diperluaskan. Okey, yang kedua soalan saya, digital ni kita nampak tadi tuan-tuan ada sebut kan, MSP 25 tahun. Bolehkah kita di Malaysia ni akan diperluaskan sampai tahun bila akan semua rakyat Malaysia ni dapat teknologi ni dapat diperluaskan di seluruh Malaysia? Tahun bila akan diperluaskan? Kita dipena ulang ni. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Cik Ridwan. Itu dia berkaitan dengan perlu diperluaskan lagi. Ya. Cik Ridwan, terima kasih ya. Saya rasa itu soalan yang bernas daripada pandangan MDEC. Kita harus memperturunkan ataupun merakyatkan ekonomi digital. Itu yang kita bilang that I said earlier on itu. Mungkin ada kebimbangan ataupun ketakutan untuk masuk dalam ekonomi digital. Tapi kalau mereka tu dah masuk dalam Facebook ataupun WhatsApp katakanlah, itu sudah melangkah dalam ekonomi digital, sebab dari situ literasi digital itu boleh ditambah baikkan ya. Kalau ditambah baikkan, kita merasakan you boleh masuklah dengan e-berkat ataupun program-program lain yang secara dasarnya ditubuhkan atau framework mereka, kerangka itu untuk menolong rakyat Malaysia ya. Jadi yang ini penting, kempen Saya Digital adalah untuk masyarakat mereka di luar bandar, di rural ya. That's why we are talking about inclusivity ya, daripada luar kita masuk ya. Tidak memfokuskan kepada area-area bandar sahaja. Dalam pada itu, Saya Digital ini akan ada geng Saya Digital. Geng Saya Digital? Geng Saya Digital. Tapi geng ni geng bagus ya. Sebab kita dah tengok daripada experience kami daripada dulu, 3-4 tahun yang dulu, kalau kita tidak berdamping dengan masyarakat setempatnya di sana tu, masuk kita bagi 2 day punya event and then we go out, dia punya drop off rate tu agak tinggi. Siapa geng Saya Digital ni? Geng Saya Digital ni adalah graduan-graduan di tempat mungkin daripada Penang ya, pergi daripada Penang itu. We will hire them, train them to be with the community. Jadi kita akan mewujudkan peluang pekerjaan dalam ekonomi digital untuk graduan kita yang mungkin susah mendapat pekerjaan.
Jadi dalam pada itu kita akan memperluaskan geng saya digital ini di seluruh Malaysia ya. Memulakan dengan pilot initiatives. Pilot initiatives mungkin di bandar dengan miskin bandar. Kalau di luar bandar dengan pedas centers dan pusat internet community atau pusat internet desa kita di bawah selia KKMM ya, kementerian kami itu, we will use that as a base to jump off dengan geng saya digital. Itu satu ya. Soalan keduanya Encik Ridwan adalah merakyatkan teknologi. Itu pun penting sebab dalam MDEC ni kita bekerjasama dengan organisasi di bawah states. Misal kata Digital Perak, Digital Pahang, semua state Malaysia tu dah ada digital inilah state masing-masing tu. So we are working, we want to work better with them. Kita nak bekerjasama dengan lebih erat dengan mereka tu untuk membawa teknologi kepada mereka ataupun memperkasakan teknologi daripada company-company SME mereka yang sedia ada. Ya, okey. Saya harap menjawab ya soalan daripada Encik Ridwan tadi. Dan sekarang ini beralih pada apa yang saya tanya sikit tadi, tease sikit sebelum kita berehat tadi tentang melalui program-program yang telah pun dilaksanakan di bawah MDEC sendiri, dah memberi berapa banyak manfaat kepada peserta ataupun dah latih berapa ramai mereka yang berjaya dan sebagainya. Ya. Itu memang every night itu memang persoalan kami lah ya. Dan jawapan dia we can do more. Kita harus membuat lebih ya. Tapi kalau nak berikan nombor-nombornya seperti e-usahawan ya, dalam period Januari sampai Jun 2020 tu kita telah mendapat ya penjanaan ekonomi dia sebanyak 65 juta ringgit sales ya daripada e-usahawan, daripada digital marketing, daripada kursus-kursus yang telah ditawarkan. Mungkin My Digital Maker yang itu untuk kanak-kanak kami, children kami di sekolah ataupun cikgu, to date sampai sekarang ni lebih kurang 1.3 juta student kami lah telah mendapat impak daripada program ini, dan kurang lebih 2,000 guru ya daripada bulan Januari sampai Jun tahun ini telah mendapat manfaat daripada program My Digital Maker. Jadi across the board kami memang sekarang ni lebih menengok kepada impak. Jadi bukan sekadar berapa orang yang datang kepada training. Yang itu saya rasa tidak lagi menjadi fokus kami lah. Tapi daripada training itu, berapa yang masuk dalam digital economy, yang mengambil peluang itu dan membuat mereka kejayaan mereka lebih kuat atau semua kan. So that tracking sekarang ini menjadi lebih important lah. Adakah apabila mereka telah pun berjaya, mereka dah sertai latihan dan mereka berjaya memperoleh pendapatan sendiri dan sebagainya, adakah MDEC sendiri akan ada tindakan susulan terus memantau mereka ni? Atau memang dah okay, that's it? Tak boleh. This is a long-term program, very important ya. Jadi baru-baru ni untuk SME ya, kita ada program SME Digitalization Summit. Di situ ada kurang lebih 500,000 orang ya yang masuk dalam one week program yang kita adakan tu. Tapi yang selepas itu kita telah tanya semua platform player kami seperti katakanlah Lazada ataupun semua yang lain tu ya, Zalora semua tu, how many people have come on board? Berapa orang atau berapa SME yang telah masuk mendaftar atas platform mereka kan, sebab kita ada seminggu. Dari dalam masa seminggu tu berapa banyak kenaikan pendaftaran yang telah ditengok, dan 1 week 2 weeks later tu masih lagi berterusan atau tidak. So that is the tracking yang kita akan terus memperkuatkan lah. We have to track that more and more. Impaknya harus ada kepada masyarakat kita, bukan sekadar untuk mengambil masuk untuk registrasi ataupun attend a 2-day seminar. Kita kena follow balik and tengok kalau mereka tu dah fall out ataupun masih dalam program. Okey, perlu meneruskan apa yang sepatutnya supaya mereka ni dipandu sebaik mungkin. Ya, betul. Okey. Itu betul. Ya. Dan ketika ini Encik Raymond, seluruh dunia bercakap tentang pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dan bagaimana melihat gerakan #SayaDigital ni dapat memberi sumbangan kepada negara kita yang ketika ini kita lihat telah pun memulakan proses pemulihan ekonomi itu sendiri. Saya rasa langkah-langkah kerajaan seperti Belanjawan 2021, Penjana ya 1, 2 dan 3 telah memberi kesan kepada pemulihan ekonomi kita. Kami di MDEC pun berterima kasih lah kepada kementerian kami ya, KKMM, YB Datuk Saifuddin dengan MOF dengan PMO
memberi keyakinan kepada MDEC untuk meneruskan digital ekonomi kami, ya. CEO kami Puan Surina pun telah memberi nasihat yang kuat yang kita harus mempercepatkan usaha kami untuk menurunkan semua benefit yang diberikan dalam belanjawan, dalam penjanaan semua itu untuk kepada rakyat lah, pada industri dan kepada rakyat. Ya, sebab peruntukan cukup besar juga kan? Cukup besar. Jadi kita pun kena bekerja lebih kuat, lebih proaktif untuk memastikan peruntukan itu menurun untuk manfaat rakyat, ya, benefit the many. Ya, seperti yang selalu diwawarkan oleh chairman kami, ya, Datuk Seri Haji Dr. Rais Hussein, Malaysia 5.0, where we are looking at a people-centric society, ya, people at the center of technology. Okey, itu serba sedikitlah berkaitan dengan Malaysia 5.0. Ya. Kita kalau ada masa kita sentuh sikit pasal tu, ya. Kalau ada masa. Okey. Dan banyak yang diperkatakan tentang #saya digital dan sumbangan kepada pemulihan ekonomi negara. Bagaimana dengan sasaran demografi pula? Sasaran demografi kita sekarang ni, kita tengok tahap adoption of digital untuk rakyat. The ladies are adopting more, ya. Kalangan wanita tu nampaknya lebih ada hasrat lah untuk masuk dalam ekonomi digital, ya. Lebih ke terhadapan macam tu. Macam itulah, kehadapan, bukan terkut, ya. But we see that happening more sebab dia mungkin ada dua, ya. Kalangan wanita, golongan masyarakat wanita tu menjaga anak-anak kami. Jadi anak-anak kami tu ada online learning, online training, semua online, ya. Dan mereka tu pun ada hasrat lah nak buat bisnes sendiri, kan. Baking ke, cooking ke, apa lagi lah, semua lagi tu ada. So kita tengok banyak lagi. Tapi that's good sebab there is somebody in the house yang akan menjadi champion, juara digital dalam rumah. Laki tu memang tu okey, but more towards jobs. Freelancing, Grab riders, gig economy. Kita tengok lebih banyak daripada masyarakat lelaki tu going towards the gig economy and working and semua itulah. Itu yang beza dia, ya. The other one that we need to look at is golongan university students. Agak banyak di sana tu. Jadi kalau mereka tu nak graduate dalam ekonomi, dan ekonomi mungkin tidak sebesar yang kita ada, kan, the last few years, what do we do? Ya. Jadi kita kena mulakan also dengan graduan kami, ya. Di second year, third year of university, kita harus memperkasakan kerjaya mereka tu dengan memberikan tool-tool digital yang bernas, yang spesifik kepada apa yang mereka boleh guna di pasaran, outside of the workforce, right? Yeah. So that's important. Okey, baik, Encik Raymond, kita ada pemanggil sekarang ni. Kita ada Encik Ali dari Perak. Hello, Encik Ali. Hello. Ya, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Ali, apa soalannya? Okey, selamat petang kepada dua ustaz kita malam ini. Saya Ali daripada Perak. Kita nak bertanya, soalan saya adalah, saya nampak tadi dia macam MDEC ni dia ada pasal digital ni lah, kan. Saya ni pun tak berapa pandai juga. Jadinya kalau fikir dekat Perak ni ada tu program macam ni. Itu soalan pertama saya lah. Okey. Ada soalan lain? Soalan kedua? Soalan kedua macam tadi saya ada dengar pasal cerita tuan nama tadi Tuan Ya, Raymond, kan? Encik Raymond, ya. Encik Raymond ada cerita pasal Grab, Panda. Saya ni memang tak pandai benda-benda macam ni. So benda tu akan diajar juga ke kepada kita ni? Okey. Itu tadi soalan saya. Okey, baiklah. Kita nak minta Encik Raymond untuk menjawab soalan pada Encik Ali sekejap lagi. Kita harus berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan setia bersama-sama kami bersama Ruang Bicara. Siti Aisyah binti Rawan. Okey, asal dari Sandakan. Okey, dan memang menetap di Sandakan lah. Merupakan anak jati Sandakan. Saya punya bisnes ialah mengandam pengantin, pelamin dengan pakej baju lah. Maksudnya pakej perkahwinan lah saya tawarkan lah. Saya telah mengikuti kursus e-usahawan dan mendapati manfaat yang sangat banyak lah setelah mengikuti kelas. Alhamdulillah baru 2 tahun membuka butik di area Bandar Sandakan. Okey, saya belajar dalam kelas tersebut cara untuk
Tapi alhamdulillah setelah mengikut kursus tersebut yang dianjurkan oleh MDEC, saya punya pendapatan lebih memberangsangkan. Okey, itu dia kisah kejayaan Siti Aisyah menerusi usahawan di bawah MDEC sendiri. Sebenarnya akan bawakan ruang bicara waktu ini. Kita bincangkan tentang hashtag Saya Digital, betapa pentingnya untuk kita aplikasi apa sahaja kehidupan kita menggunakan pendigitalan supaya kita dapat maju ke hadapan, kita dapat capai kejayaan. Mungkin sesuatu yang kita pernah fikir sebelum ini, tapi hari ini kita kena mula berfikir. Tadi kita ada terima pemanggil Encik Ali dari Perak, ada bertanyakan beberapa soalan. Tapi kita simpan dulu untuk jawapannya, Cik Raymond, sebab kita nak ambil seorang lagi panggil. Boleh ya? Boleh. Kita ada pemanggil dari KL, Encik Bahar. Assalamualaikum, Cik Bahar. Waalaikumsalam, Puan Ziana. Iya, saya, Cik Bahar. Apa cerita? Baik, sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Okey. Alright, Tuan Raymond. Tajuk malam ni saya boleh sebut pasal digital ni ialah sekarang ni dah fenomena. Di rakyat di negara kita ni memang banyak menggunakan masa dengan digital ni lah. Okey, saya nak tanya soalan pertama ni kan berkenaan dengan digital ekonomi ni kan. Saya cerita sebagai rakyat biasa lah. Sebagai rakyat di kampung, di desa semua kan. Dia orang bila sebut digital ni, dia orang pun tak faham. Jadi bila dia orang nak mempromosikan dia punya barangan apa semua tu kan, dia akan makan masa. Bila dia makan masa kan, dia menggunakan modal. Dia menggunakan infra, dia menggunakan bahan-bahan kan. Jadi bagaimana ni pihak MDEC ni boleh membantu dia orang ni? Sebagai contoh dulu Puan Zena ya. Ya. Macam AKPK. AKPK kita kena pergi jumpa dia orang. Ya. Tapi sekarang ni AKPK dah sampai ke turun ke bawah pergi jumpa makcik-makcik bawa karimpa bawa kat tepi jalan ni. Yang mengajar dia orang dari segi tu. Jadi pihak MDEC ni ada ke bajet ke ataupun macam mana cara ni nak jumpa pihak-pihak macam ni? Kan? Okey, yang kedua dia berkenaan dengan fungsi MDEC ni. Saya pun kurang pasti MDEC ni dia buat kementerian mana. Okey. Tapi kalau dah disebut digital ekonomi ni, saya rasa semua kementerian akan involve. Jadi MDEC ni ada ke dia punya cawangan-cawangan ke ataupun rangkaian-rangkaian ke di kementerian-kementerian yang tertentu atau semua ni kan, supaya menyenangkan lagi rakyat-rakyat apa. Sebab apa ni dalam bajet yang baru-baru ni kan, saya bagi contohlah. Jadi Kementerian Pelajaran, dia kata anak-anak semua memerlukan belajar online dalam masa COVID ni kan. Hanya 40% aja yang ada yang ada access to the digital. Ya. Lagi 60% tu macam mana? Yang ada kena panjang pokok lah, panjang gunung lah, apa semua kan. Jadi rangkaian tu tak sampai. Okey, jadi baik. apa peranan MDEC untuk digital ekonomi ni? Okey. Itu saja. Baik, Cik Bahar, terima kasih. Ya, okey, itu dia persoalan pada Cik Bahar. Cik Raymond, nak menjawab soalan Cik Ali dulu atau Cik Bahar? Saya terpulang. Mungkinlah kita jawab untuk Cik Ali dulu. Boleh ya, Cik Ali? Okey, berkaitan dengan peluang di Perak macam mana? Saya rasa macam sesuai juga dengan soalan langkah MDEC untuk meluaskan lagi jangkauan gerakan hashtag Saya Digital. Itu soalan pertama. Ya. Betul. Jadi memang hasrat MDEC itu daripada dulu lagi untuk merakyatkan teknologi, merakyatkan digital ekonomi. Itu memang hasrat kami. Kami akan bertekad untuk membuat untuk merealisasikan visi itu ya. Jadi apa yang kita buat, for example di Perak tu, MDEC selalu akan bekerjasama, berkolaborasi dengan state government ya, ataupun dengan menurun dengan KKMM ya, infrastruktur yang sudah ada di bawah kementerian kami, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, seperti Pusat Internet Desa. Ya, jadi di Perak itu program pedas kami, Pusat E-Dagang Setempat ya, mungkin digabungkan di Pusat Internet Desa. Dan dari situ ada satu pusat fizikal yang masyarakat di sana tu, masyarakat setempat di sana tu dapat peluang ya untuk terus datang kepada pusat ni untuk mendapat perkhidmatan. Ya, perkhidmatan tu nasihat ataupun latihan ataupun connectivity ya, macam mana untuk memperluaskan perniagaan mereka ataupun memulakan perniagaan mereka. Jadi di seluruh Malaysia tu memang ada
physical centers ya macam itu di seluruh state tu untuk rakyat kita di mana-mana saja, orang Perak ke, orang Pahang ke, orang Sabah ke, untuk menziarahi atau memvisit di pusat-pusat ni untuk mendapat nasihat dan latihan ya. Dalam plan ke depannya kita akan memperluaskan network yang sedia ada tu pada lebih banyak lah. Ya, itu memang dalam plan kami. Ya. Dan soalan kedua daripada Cik Ali tadi berkaitan dengan contohlah kalau Grab dan sebagainya akan diajar ke semua tu. Ya, harus. Jadi dalam program gig ekonomi kami tu ataupun dalam program saya digital, itu adalah dalam fasa kedua ya. Sebab fasa pertama tu kan untuk literasi digital. Sebab dalam Grab tu you kena ada smartphone, you kena ada connectivity untuk internet ya. Itu harus ada. Macam mana nak guna, macam mana nak faham secara cyber security atau scam semua tu kan. Itu tahap pertama ya. E-wallet, e-dompet semua. Keduanya, kita akan funnelkan mereka ni kepada program-program yang boleh menjana pendapatan seperti gig ekonomi, iaitu Grab dan selainnya ya. Banyak lagi platform-platform gig yang ada di seluruh Malaysia tu. Tapi kita harus mengambil dulu orang yang interested, memberi mereka dasar dia. Lepas tu funnel mereka untuk program-program yang lain. Tak ada masalah, segala-galanya akan diberikan panduan di situ sebenarnya. Ya, betul. Okey, sekarang saya pasti Cik Bahar nanti nak tunggu jawapan daripada Cik Raymond. Soalan Cik Bahar tadi berkaitan dengan digital ekonomi. Katanya kalau di kampung tu mungkinlah orang kampung tak berapa nak faham tentang digital ni kan. Bukan senang mereka nak melakukan urus niaga dan sebagainya, nak menggunakan aplikasi dan sebagainya. Itu bagaimana MDEC membantu dalam hal itu? Yang itu pun satu aspek yang sungguh penting dalam digital ekonomi kami. Saya dah tekankan tadi, digital ekonomi itu for the many ya. Kita harus menjadi inklusif untuk bawa semua rakyat Malaysia ke sana. Jadi program outreach kami itu harus dipertingkatkan, harus dipercepatkan lagi. Jadi yang masa ni sekarang ni kita bekerjasama dengan katakanlah Digital Perak ataupun Digital Pahang di Johor sekalipun ya. Terengganu dah ada dah. Kita kena memperluaskan tu ya. Jadi geng saya digital adalah satu-satunya daripada program, bukan the all ya, satu-satunya program yang akan diturunkan secepat mungkin untuk memberi pendampingan lah kepada masyarakat itu untuk understand. You can understand dulu ya. Jadi kalau nak jual durian ataupun jual ikan bilis di Pangkor ke, Makcik Salmah di sana tu mungkin menjual kepada middleman. Ya. Macam manakah digital technology itu memberi manfaat kepada dia? Sebab all this while dalam masa 10-20 tahun ni dia tahu ambil ikan bilis tu, keringkan ikan bilis tu, jual kepada middleman. Tapi dia bergantung kepada harga yang diberikan oleh middleman, bukan harga pasaran. Rugilah. Rugi juga ya. Farmer kita, petani kita di Cameron kan, kita dengar yang banyaklah produce daripada Cameron itu dibuang sahaja sebab tidak sampai. Jadi macam mana digital tu boleh menolong mereka tu? Memang dah ada ya. Katakanlah misal ya, akses internet tu sudah ada kepada Makcik Salmah ataupun petani kita di Cameron ya. Dan mereka tu dalam app mereka tu dah ada. Okey, today hari ni kita ada sampai 1 tan atau 2 tan kobis ataupun apa yang akan datang ya. Kena ada matching system ya, daripada pasar di Taman Tun Dr. Ismail. Mungkinlah ada orang nak beli direct. Ya. Mereka dah tahu, okey, esok saya nak 2 tan, saya nak setengah tan, katakanlah ya. Jadi Makcik Salmah tu kalau ada app tu, dia boleh terus dihubungkan dengan buyer yang you boleh set your own price. What is the market price? Logistik memang dah ada dah. Misal kata macam thelorry.com. Dah ada dah. So kalau kita boleh memberi confidence ya kepada mereka ni untuk mengguna tool-tool yang sedia ada dan cuba merangkak dulu, mereka tu ada peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Satu lagi yang saya akan berikan adalah di Langat ya. Kalau Langat PPK di sana tu ada chili farmers di sana, petani chili ya. So di sana tu kami mau intervensi untuk IoT oleh MDEC. Kita buatkan pilot program. Seluruh farmer tu diberikan peluang untuk membuat IoT untuk fertilizer, untuk air quality dan semua dia. Pendapat mula-mula dulu yielding ya daripada chili farmer tu naik sampai 25% dalam masa kurang 1 tahun. Ya. Pendapatan mereka pun bertambah kerana dulu cili dia ikut tangan ya. Kalau cili dia lebih daripada tangan, dia mungkin RM9 sekilo.
Kalau kurang daripada tangan, dia RM6. Kalau kecil lagi tu, RM3. Jadi kalau dulu dia 70% grade A, dengan teknologi digital tu yang tidak seberapa, dia boleh naikkan kepada 90% grade A. Jadi bayangkan kalau RM6 dah jadi RM9, kualiti pun bertambah, pendapatan bertambah dengan intervensi digital. Yang itu petani memang dah ada pilot program, ini true story. Ya. Jadi yang itu kita harus memperluaskan di seluruh industri di Malaysia. Ya, okey, dengan adanya ilmu sebenarnya, okey, kalau anda follow MDEC, ada banyak pengetahuan yang boleh membantu anda menjana lebih lagi pendapatan, mungkin berlipat kali ganda. Kami berhak gitulah. Ya. Okey, berbalik kepada soalan yang kedua Cik Bahar tadi. Ya. Dia pun tak pasti fungsi MDEC itu sendiri. Mungkin terlepas dengar di awalnya kita dah kongsikan juga sedikit kan. Ada tak cawangan-cawangan, ataupun kita tahu sebab digital ni mana-mana kementerian akan menggunakan aplikasi digital. Adakah MDEC ada di setiap kementerian atau macam mana sebenarnya? Jadi digital sekarang ni merupakan satu horizontal. Kita dah tahu dah. Digital bukan satu vertikal, ada tradisi, ada yang ni, digital katakan tidak. Dia kena this way kan. Digital tu telah menjadi satu horizontal. Jadi memang MDEC berhasrat bekerjasama dengan kesemua kementerian ya. Daripada dulu lagi 1996, hampir 25 tahun dahulu bila kita dibubuhkan untuk menerajui inisiatif multimedia super koridor dulu, MDEC sudah berterusan untuk bekerjasama dengan semua kementerian yang ada dan state ya, apa di mana yang diperlukan. Jadi sekarang pun sama. Ya, mandat kami pun sama ya, untuk membawa digital itu untuk beri manfaat kepada rakyat Malaysia. Jadi kalau kita sebutkan untuk rakyat Malaysia, sudah menjadi pastilah kita akan menjadi horizontal kan, untuk semua kementerian dengan semua agensi, siapa-siapa yang kita boleh bekerjasama dengan kolaborasi, we want to do it. Yang example yang saya bagi tadi itu untuk agriculture, memang kita nak kerja dengan Kementerian Pertanian. Tidak ada jalan lain ya, kita harus bekerjasama dengan mereka. And so gitulah, we have to work with all the kementerian. Dengan sokongan daripada kementerian kami lah, kita boleh membuka jalan untuk bekerja dengan semua kementerian lain. Okey, bagi anda baru saja bersama-sama kami, sebenarnya menerusi program Ruang Bicara kali ini kita bawakan topik berkaitan #SayaDigital. Ada beberapa perkara lagi yang kita nak minta Encik Raymond perjelaskan, contohnya macam Hari Kesedaran #SayaDigital. Tapi kita berehat seketika. Boleh ya? Kita kembali selepas ini. Tak boleh dik. Alah, boleh lah. Dah lama tak jumpa. Rindu. Boleh. Nama saya Muhammad Syarizal Saidin. Kami merupakan pengilang satu-satunya yang mendapat pengiktirafan halal di bawah JAKIM. Mengeluarkan produk berjumlah 80 jenis produk untuk parfum dan 80 produk untuk EDP. Saya sebenarnya merupakan seorang penjawat awam. Selepas saya berkhidmat selama 14 tahun, saya berhenti untuk memulakan perniagaan saya. Tanpa ada ilmu, saya kerugian hampir RM1 juta. Program usahawan yang saya belajar adalah pemasaran melalui FB. Bagi orang seperti saya yang tak tahu langsung daripada segi online, dia memberikan saya paradigma baru, iaitu pemasaran tu sangat luas. So bagi kami peningkatan sale tu mendadak sangat tinggi. Daripada sebelum, jualan kami hanya setakat 30 ke 40 ribu. Bila masuk ke online, jualan kami mencecah hampir 200 ke 300 ribu sebulan.
Okey, itu dia kita baru saja saksikan dan anda tonton sendiri berkaitan dengan kejayaan seorang individu yang kita dapat lihat sendiri sebenarnya Encik Raymond betapa seronoknya apabila berjaya mengikuti segala program di bawah MDEC dan akhirnya berjaya memperoleh pendapatan yang cukup lumayan, boleh berbangga dengan diri sendiri. Mungkin selama ni menganggap itu sesuatu yang di luar kemampuan, tapi dengan adanya bimbingan daripada MDEC, program-program, platform yang diberikan membantu beliau menjadi seorang yang lebih berjaya. Ruang Bicara kita bawakan tentang #SayaDigital bersama-sama Encik Raymond Siva, Ketua Pegawai Pemasaran MDEC, ada bersama-sama saya. Ketika ini dah banyak kita bincangkan, tapi rasanya tak puas. Belum puas lagi kan. Kita nak berbalik kepada tentang Hari Kesedaran #SayaDigital bulan ini sebenarnya. Mungkin boleh ceritakan lebih lanjut berkaitan Jadi dengan contoh yang diberikan tadi itu saya rasa adalah contoh yang tepat sekali lah. Apa yang kita perlukan sekarang ni adalah mindset. Perkataan yang digunakan tadi, paradigm shift yang tadi itu adalah amat penting sekali sebab dalam period COVID ataupun pasca COVID ini kita dalam norma baru. Norma baru itu tidak akan kembali kepada situasi yang ada 8 bulan yang dahulunya. Itu satu kenyataan yang kita a reality that we have to accept. Kita harus terimalah benda tu. Jadi kalau kita terima yang kita ni dalam period norma baru, apakah perubahan yang harus diambil? Dan untuk kita di MDEC ni perubahannya adalah pendigitalan, ataupun mengambil kemahiran digital. Kita tidak perlu takut ataupun kurang akur dengan apa yang diberikan kepada kami. Sebab melalui handphone ataupun melalui free wifi yang berada di sana tu, kita cuba dulu, that is very important, merangkak. I keep saying that, merangkak. Kita cuba dulu masuk dalam apakah itu digital dulu, dan dari situ bila kita dah dapat satu comfort level tu, then we can try new things. Kita boleh masuk dari di gig economy dengan Grab ataupun freelance secara online ataupun pedas. Banyak lagi program yang ada. Jadi untuk kesedaran hari Saya Digital ni ataupun bulan Saya Digital ni, kita mempunyai plan untuk turun kepada PPR. Projek Perumahan Rakyat di miskin bandar, katakanlah. Saya tidak suka menggunakan perkataan miskin bandar. Itu tidak not fair, right? So we have to go there to give them peluang untuk menjana pendapatan. Adakah modul yang diberikan, diajar kepada mereka ni digunakan pakai juga oleh negara lain sebenarnya? Ada, sebab modul yang kita gunakan sekarang ni memang has been trialed ataupun telah digunakan di Singapura. Right, Singapura telah menggunakan modul tu, dan ada juga negara-negara lain yang memberi latihan literasi digital dulu. So kesedaran digital is very important dekat ground level. Di PPR bukan semua yang ada akses kepada wifi ataupun internet. Itu memang satu kenyataannya. Tidak ada yang ada handphone, katakanlah. Tapi pusat internet community yang ada di PPR itu ada wifi connectivity. Jadi kita harus menggunakan, kita harus leverage infrastruktur yang sudah ada di bawah kementerian kami untuk memberi peluang kepada PPR-nya dulu. Dan di Pedas Centers, Pedas Center pusat internet desa. Di situ pun ada wifi connectivity dan di situ pun ada penyelia PID yang boleh digunakan untuk mewawarkan lagi peluang-peluang digital yang ada. Okey, dan satu perkara, bila kita bergerak pada rangka yang lebih besar, Cik Raymond, bagaimana gerakan #SayaDigital ni dapat membantu Malaysia untuk terus menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital? Kita tak nak jadi followers, kita nak jadi trendsetter. Betul. Itu satu visi yang baik. Jadi sekarang ini Malaysia has been a consumer. Kita consume digital. Apa makna itu? We are very high in e-commerce. Kita yang beli yang paling banyak kan di e-commerce. Malaysian ranks very highly in e-commerce buying. Kita juga consume video-video online, TikTok, Netflix, semua sekali kan, semua. Jadi sekarang ni kita harus balance. Benda tu bukan just consuming saja. Kita harus menjadi society, satu masyarakat yang menjadi producer untuk digital. Kitalah yang membangunkan konten-konten animasi seperti Upin dan Ipin, Ejen Ali. Kita harus memperluaskan kemampuan kami untuk menjadi producer digital. Yang itu kontennya satu, tapi untuk teknologi digital sekali. Kenapa tidak?
kita ada platform seperti Grab ataupun yang lainnya ya, seperti Shopee yang Malaysian made so to speak kan. Itu mungkin boleh direalisasikan dalam masa 24 bulan ke depannya ya, kalau kita ada mindset shift. Jadi daripada consumer kita harus jadi producer. Ya. Okey, kena ubah mindset juga. Itu yang paling penting. Bagaimana dan apa lagi yang MDEC akan lakukan supaya MDEC sentiasa bersama-sama rakyat Malaysia dalam nak menempuh perjalanan digital yang sudah dimulakan untuk mencapai impian menjadi nadi digital ASEAN pula? Ya, jadi untuk mencapai visi kami itu, kami ada 3 pilar ya, very clear pillars secara korporat, MDEC korporatnya ya. Jadi visi kami yang pertamanya untuk menerajui ataupun memimpin Malaysia membuat lonjakan digital dalam era 4IR. Ya. Ya, yang itu paling penting ya. Kita harus memimpin semua ya, masyarakat Malaysia, industri Malaysia membuat lonjakan digital pada era 4IR untuk mencapai kemakmuran bersama. Ya, that is very important, shared prosperity sejajar dengan Malaysia 5.0. Yang itu secara garis besar. Ya. Pilar yang pertama kami itu adalah kemahiran digital. Kita harus memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia itu mengambil digital skills. Apa makna digital skills? Yang pertama sekali, saya digital. Keduanya seperti the 3D jobs, data developers, data scientists. It's very important ya. So we need to now look at the jobs of the future. Apakah ke depan ya? Yang semua yang katakanlah dalam bidang airlines, dekat 40,000 people have lost a job ya. What can we do to reskill them dalam digital environment ni, jadi mereka boleh mendapat kerja dalam digital economy? Ada, kerja dia memang ada, tapi harus di reskillkan. Jadi digital skills tu satu. Keduanya pendigitalan business. Di situ ada dua. Satu untuk technology producer, satu lagi untuk SME, untuk adopsi digital. Jadi mereka lebih cekap, lebih efisien. Ketiganya dalam investasi digital investments yang kita harus bawa lah. Investments in the digital sector to grow. Jadi we are very focused on these 3 areas. Ya, okey. Bagaimana pula dengan Malaysia? Adakah kita sebenarnya berpeluk tubuh melihat tindakan agresif yang sedang dilaksanakan oleh negara jiran, contohnya untuk melonjakkan lagi sektor e-dagang masing-masing? Sudah tentu tidak akan, Cik Raymond? Tidak. Jadi sektor e-dagang kami telah bertumbuh dengan pesatnya. Sekarang ni valuation untuk sektor e-dagang kami is about 110 billion, 110 billion. Meningkat 40%. Meningkat 40%, tapi ini mengikut trend di seluruh rantau ASEAN. Lebih-lebih lagi bila kita duduk kat rumah saja kan, tak ada kerja lain, so we are ordering online, pesan makan, pesan baju semua tu. So the trend is going online. Ini tidak akan menurun. Dalam 110 billion ini masih lagi merupakan very little to the overall cake ya yang ada. Digital economy sekarang ni memberi 19.1% kepada GDP growth. Dan meningkat daripada 18.7% last year. Ya. Ini akan we are expecting kami mengharapkan akan memberi pertumbuhan 20% kepada GDP untuk 2020. Dalam pada itu 40% akan dikontribusikan daripada e-dagang, e-commerce. Okey. Dan bagaimana sekiranya penonton Ruang Bicara sendiri untuk waktu ini nak tahu lebih lanjut tentang gerakan #SayaDigital ni? Saya nak sarankan mereka tu untuk menziarahi website kami mdec.my/sayadigital. mdec.my/sayadigital. Ya. Okey, dan hasrat serta harapan Cik Raymond, mewakili MDEC untuk #SayaDigital ni, supaya tak ada yang tercicir, tak ada yang rasa macam ini hanya untuk mereka yang profesional, mereka yang ada pendidikan tinggi. Tak memisahkan orang kampung semua kan. Kita nak mengharapkan turun lebih padang, banyak kena turun padang. Kita mengharapkan geng digital kami itu akan bertumbuh pesat dan membawa semualah Makcik Salma, Makcik Kia, Pakcik Abu, Ramasami, semua daripada semua Malaysia tu mendapat mula-mula sekali touch ya, sentuhan digital tu. Jadi tak takut ya, dan daripada itu terus mengambil
masa untuk literasi digital dan terus memberi peluang untuk masuk dalam ekonomi digital. Itulah hasrat kami dalam masa yang terdekat. Ya, dan seandainya anda nak dapatkan lebih lagi maklumat lanjut tentang inisiatif ekonomi digital yang dilaksanakan oleh MDEC, anda boleh lungsuri laman sesawang www.mdec.my atau ikuti saja di Facebook, ya, boleh ya, facebook.com/mymdec, ya, mymdec, ataupun di Twitter @mymdec. Apa itu? Terima kasih pada Encik Raymond. Terima kasih kepada penama, kepada you, ya. Ya. Zena, I know it's a long day for you hari ini, kan, seperti yang dibincangkan tadi. Oh ya, betul. Tapi tak apa, kita tetap bersemangat untuk bawakan informasi yang sangat penting untuk rakyat Malaysia ketahui, khususnya berkaitan dengan digital, #SayaDigital, dan segala-galanya di hujung jari anda saja. Yang penting anda gunakan peluang dan ruang yang diberikan, atau lebih lagi maklumat berkaitan dengan apa saja inisiatif yang disediakan oleh MDEC, anda lungsuri saja laman sesawang yang telah pun saya nyatakan. Terima kasih sekali lagi Cik Raymond Siva, Ketua Pegawai Pemasaran MDEC, untuk ruang bicara kali ini, dan insya-Allah kalau ada masa ada ruang kita akan bawakan lebih lagi informasi dan juga perkara-perkara perbincangan yang sangat menarik untuk anda. Yang penting anda terus saja tonton Ruang Bicara di Bernama TV. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Ini beli buat duit ni. Kaya. Nanti aku bagi link. Kau download je.